Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini, Azrin dan Aisyah akan menerangkan bagaimana kawalan dan deterrence berfungsi merasionalkan si pelaku supaya tidak melakukan jenayah. Kita teruskan bersama Aisyah. Secara umumnya, kawalan merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk mengawal dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat supaya mereka mematuhi norma-norma sosial, tradisi, pola tingkah laku dan undang-undang yang penting bagi melicinkan perjalanan sesebuah masyarakat itu. Selain itu, kawalan sosial ini dipengaruhi oleh teori kawalan sosial yang mengandaikan bahawa manusia itu semula jadinya adalah baik, tetapi mereka telah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang telah merubah tingkah laku mereka. Sekiranya kawalan sosial ini lemah ataupun gagal berfungsi, maka manusia akan mengambil kesempatan daripada kegagalan ini untuk melakukan jenayah. Teori ini bertujuan untuk memahami kemungkinan bagaimana untuk mengurangkan berlakunya jenayah dalam kalangan masyarakat kita. Berdasarkan teori ini, Ivan 1958 telah mengenal pasti 4 jenis kawalan sosial, iaitu kawalan secara langsung, kawalan tidak langsung, kawalan dalaman dan kawalan daripada peluang melakukan aktiviti konvensional berbanding aktiviti deviant. Saya Azrin Izzah akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan bentuk kawalan sosial yang telah diperkenalkan oleh Francis Ivernay. Bentuk kawalan pertama adalah kawalan secara langsung, iaitu sejenis kawalan yang menekankan konsep ancaman dan ganjaran bagi memastikan individu mematuhi undang-undang dan norma dalam masyarakat. Dalam kawalan ini, terdapat dua bentuk ancaman dan ganjaran yang dikenakan, iaitu secara formal dan tidak formal. Yang pertama, ancaman formal, iaitu hukuman yang diberikan oleh pihak pengadilan jenayah seperti polis, mahkamah dan penjara kepada si pelaku yang melakukan kesalahan jenayah. Antara bentuk hukuman termasuklah pemenjaraan, saman dan denda oleh pihak berautoriti. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001, mereka yang didapati bersalah melakukan penderaan ke atas kanak-kanak akan diperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Apabila wujudnya ancaman formal, ia akan menimbulkan ketakutan dalam diri si pelaku dan seterusnya mengawal mereka daripada melakukan jenayah. Yang kedua, ancaman tidak formal. Ancaman tidak formal adalah hukuman berbentuk ejekan, sindiran, cemuhan dan penyisihan sosial. Ancaman ini dilakukan oleh individu atau sekumpulan masyarakat kepada sesiapa yang melanggar norma-norma dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, individu yang terlibat dengan gejala dadah akan disisir oleh masyarakat dan dilabel sebagai mat dadah. Hal ini akan menerbitkan kebimbangan dan ketakutan dalam diri individu, lantas mereka akan berusaha untuk tidak melakukan jenayah. Yang ketiga, ganjaran formal, iaitu ganjaran berbentuk kenaikan pangkat, pemberian sijil penghargaan, pinggan emas serta bonus dan insentif. Sebagai contoh, di restoran McDonald, pekerja yang menunjukkan prestasi yang baik akan dipaparkan gambarnya di kaunter sebagai Employee of the Month dan mereka juga akan menerima sijil penghargaan. Apabila ganjaran formal diberikan kepada individu, ia akan meningkatkan motivasi mereka untuk berkelakuan baik bagi mendapatkan ganjaran yang disediakan. Dan yang keempat, ganjaran tidak formal, iaitu penghargaan yang diberikan kepada individu yang berkelakuan baik seperti pujian, hadiah dan senyuman. Sebagai contoh, di rumah, anak-anak yang rajin membantu ibu bapanya di rumah sentiasa akan diberikan kata-kata pujian dan hadiah daripada ibu bapa. Ganjaran inilah yang akan meningkatkan keinginan seseorang individu untuk menunjukkan kelakuan yang baik. Bentuk kawalan kedua adalah kawalan tidak langsung, iaitu kawalan yang berasaskan keterikatan individu terhadap sistem konvensional yang wujud seperti keluarga dan rakan sebaya. Dalam konteks keluarga, kawalan keluarga dikuatkuasakan oleh keluarga kepada ahli keluarga yang lain. Sebagai contoh, anak sulung dijangkakan untuk memainkan peranan sebagai seorang abang atau kakak dengan membantu ibu bapa menjaga adik-beradiknya di rumah. Melalui proses ini, mereka akan terdorong untuk mematuhi amalan dan nilai yang telah diterapkan dalam sistem keluarga mereka. Kawalan ini dilihat bergantung kepada sejauh mana penghayatan individu terhadap norma sosial, nilai dan jangkaan peranannya melalui proses sosialisasi. Jadi, kawalan tidak langsung ini membantu untuk merasionalkan masyarakat untuk mematuhi norma yang diamalkan. Kawalan dalaman ini terhasil melalui perkembangan personaliti ataupun kesedaran yang wujud dalam diri seseorang. Ia bergantung kepada ego dan superego. Ia dikenali sebagai kawalan peribadi yang melibatkan sifat peribadi seseorang itu untuk melakukan sesuatu perkara. Kawalan dalaman ini mempunyai dua aspek, iaitu tenaga dalaman yang akan membendung seseorang itu untuk melakukan kesalahan dan tenaga luaran yang akan menarik individu tersebut untuk melakukan kesalahan.
Tenaga dalaman ini merujuk kepada konsep kendiri yang tinggi di mana individu tersebut akan cuba untuk menangani sebarang kekecewaan dan sentiasa berpegang kepada cita-cita ingin digapai. Manakala tenaga luaran pula boleh dikaitkan dengan pengaruh media sosial, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh di tempat kerja. Sebagai contoh, proses pembelajaran yang diterapkan dalam diri seseorang itu akan mencorakkan sifat seseorang itu sama ada baik ataupun buruk. Dan pegangan agama dan nilai-nilai yang baik seperti baik hati, penyayang, perikemanusiaan itu akan membendung diri seseorang individu untuk melakukan kesalahan kerana mereka tahu bahawa ia merupakan satu kesalahan yang amat besar untuk menyakiti orang lain. Kawalan daripada peluang aktiviti konvensional merupakan salah satu kawalan yang diperoleh daripada kesempatan yang dianggap sah demi mencapai sesebuah kepentingan. Ianya merupakan sejenis kawalan yang membuatkan seseorang individu itu menahan diri mereka untuk melakukan aktiviti devian demi kepentingan diri sendiri. Menurut Zulfikri, Haris dan Johan pada tahun 2013, jika murid-murid di sekolah melibatkan diri mereka dengan aktiviti yang berasaskan core curriculum seperti kelab, persatuan dan sukan, keterlibatan mereka ini secara tidak langsung boleh mengukuhkan hubungan mereka dengan para guru dan rakan sebaya di sekolah. Ikatan yang tercipta ini boleh menghalang mereka untuk melakukan kegiatan jenayah ataupun perlakuan yang melanggar norma-norma peraturan di sekolah. Selain daripada itu, jika seseorang individu itu menghabiskan masa mereka dengan belajar bersungguh-sungguh demi mendapatkan keputusan yang baik, tindakan ini secara tidak langsung boleh mengawal dan merasionalkan pemikiran mereka untuk tidak melakukan jenayah kerana mereka mempunyai matlamat yang tinggi dan cita-cita yang ingin dicapai. Baiklah, mari kita pelajari bentuk hukuman yang dilaksanakan di penjara sebagai kawalan sosial. Hukuman adalah salah satu cara yang boleh dikenakan ke atas individu yang melakukan kegiatan jenayah untuk berubah menjadi lebih baik dan diterima dalam masyarakat. Hukuman akan dijatuhkan jika dilihat bahawa individu tersebut masih belum berubah dan menimbulkan rasa takut dalam kalangan masyarakat. Hukuman yang dikenakan ke atas banduan di dalam penjara merupakan salah satu cara kawalan sosial yang boleh merasionalkan pemikiran si pelaku untuk tidak melakukan kegiatan jenayah. Terdapat beberapa jenis hukuman di dalam penjara iaitu hukuman sebat, hukuman gantung sampai mati, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sepanjang hayat. Hukuman sebat merupakan satu bentuk hukuman dalam perundangan Islam yang bertujuan untuk memberi pengajaran kepada si pelaku dan masyarakat yang melihat. Hukuman ini dikatakan amat menyakitkan untuk memberikan pesalah tersebut berasa serik dan takut untuk mengulangi kegiatan jenayah yang mereka lakukan. Hukuman kesakitan yang dirasai oleh pesalah yang dikenakan hukuman sebat ini dikatakan amat sakit sehingga ada di antara mereka yang menangis, menjerit, bahkan ada yang terbuang air kecil semasa disebat. Hukuman sebatan paling maksimum boleh dikenakan ke atas seseorang individu adalah sebanyak 24 sebatan. Dan hukuman ini merupakan hukuman kedua serius selepas hukuman mati. Hal ini adalah untuk mengelakkan masyarakat kita daripada tabiat hina dan keji. Terdapat dua jenis rotan yang digunakan oleh pihak penjara, iaitu rotan jenis nipis yang digunakan untuk kesalahan seperti pecah amanah, rasuah dan jenayah kola putih. Di samping itu, rotan jenis tebal pula digunakan untuk kesalahan yang serius seperti kekacauan seksual dan juga jenayah rogol. Banduan yang disebat menggunakan rotan jenis tebal melebihi 5 kali sebatan boleh menyebabkan hilangnya rasa daripada punggung ke bawah, bahkan boleh menyebabkan kematian pucuk. Menurut sumber, sebahagian daripada banduan lebih rela untuk menukarkan satu hukuman sebatan kepada 4 bulan penjara kerana mereka takut akan hukuman tersebut. Oleh sebab itu, undang-undang di Malaysia telah mengecualikan pesalah wanita, pesalah lelaki yang berumur 50 tahun dan ke atas, orang yang tidak siuman dan orang yang tidak sihat daripada hukuman sebatan kerana daya tahan mereka yang tidak kuat kerana kesannya amatlah dahsyat. Hukuman mati mandatori merupakan hukuman yang hanya boleh diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Perkara 5-1 Perlembagaan Persekutuan menerangkan bahawa tiada seorang pun yang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Maka, hukuman ini hanya boleh dikenakan kepada pesalah yang melakukan jenayah berat berlandaskan undang-undang negara. Di Malaysia, hukuman ini dilakukan melalui teknik gantung iaitu dengan menggunakan tali yang dipasang di leher bagi mematahkan tengkuk pesalah. Hukuman ini biasanya dikenakan ke atas pesalah yang melakukan jenayah seperti membunuh dengan niat, mengedar-edar dan pemilikan senjata api. Sebagai contoh, pada tahun ini, seorang bekas korporal polis
dikenakan hukuman gantung sampai mati kerana didapati bersalah membunuh anak tiri perempuannya pada 6 tahun yang lalu. Menurut sumber Britain Harian, Muhammad Khairul Anwar dipercayai telah membunuh kanak-kanak berusia 2 tahun itu di sebuah kondominium di Seksyen 5 Wangsa Maju pada 6 November 2015. Hukuman mati mandatari dilaksanakan bermatlamatkan pembalasan yang setimpal, tegas dan keras agar dapat mencegah perbuatan jenayah. Pencegahan ini berlaku apabila masyarakat sedar bahawa hukuman khusus akan dikenakan kepada mereka yang dapati bersalah melakukan jenayah tertentu. Selain itu, jika dilihat pada sudut hak asasi manusia, hukuman ini sewajarnya dilaksanakan kepada si bersalah bagi menuntut bela hak mangsa dan juga waris mangsa. Di Malaysia, kita dapat perhatikan baju-baju banduan adalah berwarna-warni. Ada yang berwarna oranye, ungu, merah dan sebagainya. Untuk banduan akhir, mereka memakai baju berwarna putih dengan kolor dan lengan yang berwarna merah. Dan ini adalah bilik di mana tempat hukuman gantung sampai mati dilaksanakan. Menurut Sinar Harian 2019, penjara seumur hidup ialah hukuman yang dijatuhkan selama 20 ataupun 30 tahun kepada si pelaku. Ia merupakan hukuman bagi jenayah feloni yang serius seperti mengedar dadah, memperdagangkan manusia, rompakan yang menyebabkan kematian, derhaka besar, pembunuhan bersiri dan sebagainya. Mengikut Seksyen 57 Kanun Keseksaan, sebenarnya tempoh ini boleh dipendekkan jika penjenayah tersebut berkelakuan baik di dalam penjara dan mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Namun, terdapat satu mekanisme formal yang dinamakan sebagai sistem parole yang memberi peluang kepada si pelaku untuk menghabiskan sisa masa baki hukuman mereka di luar penjara. Ia bertujuan untuk memudahkan penerimaan masyarakat dan pada masa yang sama untuk memulihkan pesalah tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa kesalahan sahaja yang boleh diparol seperti pecah rumah, mencuri. Namun, kesalahan seperti liwat, merogol dan hukuman mati tidak boleh diparol. Tetapi, sistem parol ini mempunyai syaratnya yang tersendiri dan terdapat batasan dan tanggungjawab ke atas pelaku tersebut. Hukuman yang terakhir adalah hukuman penjara sepanjang hayat, iaitu banduan akan kekal tinggal di penjara sehingga mereka meninggal dunia dan tiada tarikh bebas yang diberikan. Sungguh pun begitu, hukuman ini boleh diringankan sekiranya mendapat kelulusan daripada Yang di-Pertuan Agong atau Yang di-Pertuan Negeri di mana kesalahan tersebut dilakukan. Pengampunan ini diputuskan oleh mahkamah dan akan dipertimbangkan sekiranya pandangan tersebut menunjukkan sifat insaf, sedar akan kesilapannya dan menunjukkan kelakuan yang baik. Sebagai contoh, pada April yang lalu, Sultan Perak Sultan Muizzuddin Shah telah menitahkan agar hukuman pemenjaraan sepanjang hayat seorang banduan di negeri itu diringankan kepada hukuman pemenjaraan seumur hidup. Deterrence adalah satu bentuk ancaman yang berbentuk hukuman untuk menegar individu daripada melakukan kesalahan maupun jenayah. Ancaman ini boleh didapati dalam bentuk kesakitan, ketidakselesaan maupun kesusahan yang disebabkan oleh hukuman yang diterima. Antaranya termasuklah pemenjaraan, hukuman sebat, denda dan saman. Secara amnya terdapat 3 bentuk deterrence iaitu deterrence am, deterrence khas dan incapacitation. Yang pertama, dalam deterrence am, ancaman tersebut mampu untuk mencegah orang awam daripada melakukan jenayah atau kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh undang-undang. Ini kerana mereka telah didedahkan dengan kesan perbuatan jenayah itu terhadap si pelaku, maka mereka akan berasa takut untuk melakukan jenayah tersebut. Dalam konteks merasionalkan si penjenayah, apabila mereka sebagai orang awam melihat pesalah lain melakukan jenayah, maka mereka akan berasa takut untuk melakukan jenayah sama. Pendedahan yang memberikan pengajaran ini boleh dipelajari melalui pendidikan, kempen dan media massa. Yang kedua, deterrence khas merujuk kepada kesan hukuman atau ancaman yang dikhususkan kepada si pelaku atau penjenayah. Ini bermaksud si penjenayah akan terhalang untuk melakukan kembali perbuatannya kerana mereka mempunyai pengalaman pernah dihukum apabila melakukan kesalahan atau jenayah. Dengan kata lain, hukuman yang pernah mereka lalui akan menyebabkan mereka menghindarkan diri daripada melakukan jenayah yang sama semula. Incapacitation merupakan satu kaedah deterrence bagi menghalang seseorang individu untuk terus melakukan kegiatan jenayah dengan cara memasukkan terus penjenayah tersebut ke dalam penjara. Tindakan deterrence ini secara tidak langsung dapat mematahkan keupayaan si pelaku untuk bergiat dalam kegiatan jenayah tersebut dan dapat memberi keamanan dan kestabilan dalam kalangan masyarakat, dan masyarakat akan berasa selamat kerana mereka tahu bahawa pesalah tersebut sudah berada dalam jagaan pihak berkuasa. Sebagai contoh, pihak berkuasa menjatuhkan hukuman mati mandatory kepada penjenayah yang melibatkan kes rogol. Hal ini bertujuan supaya penjenayah tersebut tidak dapat mengulangi kesalahan mereka buat selama-lamanya. Selain daripada itu, pihak berkuasa menjatuhkan hukuman penjara kepada perompak supaya mereka tidak dapat melakukan rompakan lagi dan masyarakat akan berasa selamat.
Di samping itu, apabila pesalah-pesalah ini dimasukkan ke dalam penjara, mereka ini berpeluang untuk menyertai pelbagai program pemulihan sebagai contoh latihan agama, latihan vokasional dan latihan remedial demi memperbaiki diri mereka ke arah kebaikan. Kami akan menerangkan 2 inisiatif sebagai deterrence untuk memastikan persekitaran selamat daripada jenayah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan satu inisiatif yang dinamakan Program Sekolah Selamat oleh semua sekolah di seluruh negara. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mewujudkan suasana persekitaran agar semua warga sekolah berasa selamat ketika melalui proses pembelajaran dan ketika menjalankan kegiatan kokurikulum tanpa mengalami sebarang gangguan devian sama ada di dalam ataupun di luar kawasan sekolah. Ia juga untuk mengelakkan pelbagai kegiatan yang tidak diingini seperti murid-murid diugut, diperkosa, diculik, penglibatan diri dalam dadah, penglibatan diri dalam alam gangster ataupun triad society. Oleh itu, pelbagai aspek keselamatan telah diambil kira bagi merealisasikan program ini, meliputi struktur fizikal, makanan, bangunan, kesihatan, disiplin, tingkah laku mahupun padang. Sebagai contoh, kawalan keluar masuk sekolah diperketatkan untuk mengelakkan penceroboh masuk ke kawasan sekolah. Selain itu, membincangkan isu-isu keselamatan secara terbuka melalui pelbagai program seperti pameran, ceramah, demonstrasi dan aktiviti-aktiviti mempamerkan poster berkenaan aspek keselamatan untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah betapa pentingnya keselamatan. Seterusnya, penyediaan prasarana dan kawasan yang selamat bagi pelajar yang sampai pada waktu awal pagi dan ketika mereka menunggu ibu bapa untuk pulang pada sesi persekolahan petang. Terdapat banyak lagi prinsip yang dalam program sekolah selamat yang mengutamakan aspek keselamatan justru bertindak sebagai deterrent iaitu sebagai ancaman kepada masyarakat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan jenayah dan merasionalkan si pelaku untuk tidak terlibat dengan jenayah sama sekali. Pelaksanaan program Bandar Selamat merupakan satu inisiatif pencegahan jenayah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berkuasa bagi mewujudkan persekitaran bandar yang selamat dan bebas daripada sebarang jenayah. Strategi pertama dalam program ini adalah reka bentuk persekitaran yang berlandaskan kepada garis panduan yang melibatkan aspek pencahayaan, pengasingan laluan pejalan kaki, panduan penyediaan bollard, pemasangan CCTV dan sebagainya. Dalam aspek pencahayaan, lampu-lampu jalan dipasang di kawasan yang menjadi sasaran jenayah seperti pasar malam dan tasik. Seterusnya, dalam aspek pengasingan laluan pejalan kaki, strategi ini dilakukan bagi membendung pejalan kaki dari diragut dengan menyediakan laluan pejalan kaki khusus dan bollard yang memisahkan laluan pejalan kaki dan laluan motosikal. Di samping itu, pemekasaan kawasan sasaran juga dilakukan dengan menyediakan pemasangan CCTV dan cermin keselamatan di lokasi kejadian ragut dan kecurian di kawasan yang terlindung. Melalui reka bentuk persekitaran yang terperinci, ia membolehkan tingkah laku manusia dipengaruhi daripada melakukan kesalahan serta mengurangkan perasaan takut yang ada pada kalangan penduduk. Apabila ketakutan terhadap jenayah dapat diatasi, barulah kualiti persekitaran dan kehidupan masyarakat setempat dapat ditingkatkan. Melalui kawalan sosial, masyarakat dapat mencegah si pelaku daripada terus melakukan jenayah dan perkara-perkara yang menyimpang dengan norma-norma dalam masyarakat. Selain itu, ancaman yang dikenakan dalam deterrence juga dapat membantu mengurangkan pelakuan jenayah dalam kalangan si pelaku dan juga masyarakat. Masyarakat akan berfikir dan merasionalkan sesuatu perbuatan sebelum melakukannya. Ini kerana mereka sedar bahawa setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memberikan kesan yang mendalam terhadap diri. Sebelum mengakhiri pembentangan, marilah kita tonton sedikit video pengalaman Alif Sata berbuka bersama bandun akhir untuk renungan bersama. And it was so emotional. It was emotional because I felt bersyukur. Dan lepas aku tak beraya ni, aku akan insyaAllah sambut raya and I will get to see my family. I get to kiss my kids. I get to see my friends. Orang Islam yang beragama Islam akan pilih hari Jumaat, subuh, Jumaat macam tu lah. And bila dia explain dekat Alif yang dia akan jatuhkan hukuman selepas solat subuh hari Jumaat, aku tak boleh imagine solat subuh 2 rakaat. Aku rasa sujud terakhir tu adalah sujud yang paling lama kalau akulah. Kalau aku tahu yang
this is going to be my last solat lah. Allahu Akbar. Kalau ni lah kali terakhir aku solat. Sujud terakhir tu berapa lama aku sujud bro. Aku nak minta apa yang last tu. And to know bila kau dah solat, kau dah sujud, and kau bangun untuk tahiyat akhir, the minute kau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, and that time, that's the end bro. They have to walk ke tempat, and masa tu lah nak dijatuhkan hukuman. I give them a hug. Mungkin ni kali terakhir aku berjumpa dengan diorang. Sekian daripada kami, terima kasih.